Cantik sungguh si bunga kejora, buat hiasan di hari raya. Marilah sehut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam memartabatkan amalan budaya membaca. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lidah meneruskan bicara, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Faris Daniel bin Wasli, pelajar tingkatan 5 Sains Tulen yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebobon. Hasil daripada nilai murni yang saya pelajari, saya telah mendapat kepercayaan dari para guru untuk memegang tanggung jawab jawatan penting, antaranya klub bola sepak, setiausaha klub bola sepak dan pengerusi Persatuan Agama Islam. Saya juga turut serta dalam menyertai aktiviti-aktiviti dengan membawa nama sekolah yang berkaitan dengan akademik, antaranya kuis kimia kebangsaan, bahas ala parlimen, dan pertandingan robotik. 5 buah buku yang dipilih oleh saya bukanlah pilihan semata-mata, tetapi 5 buah buku ini mempunyai inspirasi yang memberi saya dan mempunyai nilai-nilai murni yang tersendiri. Selain memberi pengajaran, ekspresi-ekspresi seperti tertawa, rasa marah, ketakutan sudah tentu ada. 5 buah buku tersebut adalah Manikam Kalbu, Objection, Overrule, Hempasan Ombak, Kopi Diari Biru, dan Kota Berlin. Dan yang kegemaran saya, The Story of Maria. Kita mulakan dengan buku pertama yang bertajuk Manikam Kalbu, ditulis oleh seorang penulis yang boleh dikatakan cukup terkenal bernama Faisal Tehrani. Takkan baju Melayu hilang di dunia. Itulah sepatah ungkapan yang menggambarkan intisari Manikam Kalbu. Mesej yang bersahaja tetapi syarat mengandung makna ini disampaikan dengan begitu kreatif oleh penulis. Dengan menggunakan pendekatan gaya bahasa moden dan klasik komedi, novel ini memberikan kesan di hati saya. Terdapat 2 versi penceritaan dalam Manikam Kalbu bertujuan menyampaikan mesej berpakaian dalam Islam. Versi moden menceritakan watak Ziryab, seorang yatim piatu, merupakan pelajar lelaki tunggal yang mengambil bidang jahitan dan seni reka fashion dalam sekolahnya. Manakala versi penceritaan klasik pula diceritakan oleh seekor kucing Madura yang bernama Manira dalam bentuk komedi. Berlatar belakangkan zaman kemasyhuran kerajaan Melayu Melaka, Manira menceritakan kisah tuan beliau. Manikam Kalbu menjadi seorang juru bustana istana yang terkenal. Manikam Kalbu amat sesuai dibaca oleh golongan remaja dan para ibu bapa yang sayangkan anak-anak mereka. Novel yang bertajuk Objection yang ditulis oleh seorang penulis yang telah memenangi banyak anugerah selama 5 tahun berturut-turut dengan membawa nama novel ini. Rehan Makhtar telah memenangkan sebanyak 8 anugerah dari tahun 2013 sehinggalah tahun 2017. Objection Overrule. Cerita ini seolah-olah membuatkan pembaca lebih besar rasa ingin tahunya selepas baca satu bab per satu bab. Memang hendak tahu kisah hidup Aira, apa yang terjadi, dan sejujurnya ia bergerak pantas pada beberapa bab awal. Tambahan pula dengan kemunculan hero yang bernama Zafik yang ingin tuntut pampasan dan balas dendam pada Aira atas dosa silamnya. Takrif Objection Overrule biasa disebutkan oleh hakim yang adil dan saksama pada peguam yang sedang berhujah di Dewan Mahkamah. Jadi, ini adalah kisah mengenai seorang Aira yang dilarikan oleh jejaka bernama Zafik ke sebuah pulau di negara seberang. Dendam Zafik dibaja lama untuk dilunaskan kepada gadis itu sehinggalah kebenaran sebenar terbongkar. Novel yang seterusnya tidak lain tidak bukan novel sekolah menengah tingkatan 3 yang digunakan untuk silibus Komsas Bahasa Melayu, novel Hempasan Ombak. Hempasan Ombak ditulis oleh seorang sastrawan yang legendaris yang bernama Zailiani Taslim. Hempasan Ombak menceritakan tentang seorang pemuda bernama Farid yang baru berusia 19 tahun terpaksa menerajui perusahaan
syarikat batik Nusantara yang telah diusahakan selama 20 tahun apabila pemiliknya Haji Badrul meninggal dunia akibat bara dalam perut. Ibunya, Haja Zoya, terpaksa menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Farid kerana anak-anaknya yang lain tidak mampu memikul tugas tersebut. Farid menerima tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Satu iktibar yang saya perolehi dari novel ini ialah kesungguhan beliau dalam menghadapi pelbagai cabaran demi memajukan perusahaan batik Nusantara. Novel seterusnya agak panjang namanya, unik sedikit jalan ceritanya. Seorang penulis terkenal bernama Rosek Mokhtar menulis novel yang cukup romantik, cukup menarik bagi saya, bertajuk Kopi di Hari Biru dan Kota Berlin. Mengisahkan seorang lelaki muda dengan latar belakang yang berbeza dari profesinya, tidak takut menjadi asing di antara kesamaan-kesamaan yang ada pada orang lain. Berani berhijrah untuk bekerja di kota yang jarang dipilih pemuda seumurnya, Kota Berlin, yang merupakan ibu negara Germany dan merupakan kota yang paling besar populasinya di negara tersebut. Namun, karakter dan hati bertatahkan mutiara, akal secerah mentari pagi menjadikannya contoh yang lengkap dan baik, mampu menyentuh hati para Islamofobia dan kaum liberal sebagai jalan hidup yang lebih baik. Hero-nya Astin Hindra Haris dalam kelam dan kegelapan waktu yang terpaksa diselami. Akhirnya ada hadiah terindah dikirimkan bukan untuk dirinya seorang, namun semua yang ada di dekatnya. Gagasan terbaik dalam dirinya muncul ketika bertemu dengan seorang muslimah. Siapakah wanita muslim itu? Dan akhir sekali novel kegemaran saya. Penulisnya bijak membuat jalan cerita yang bagi saya agak menakutkan. Namun rasa takut itulah yang membuat saya terpegun dan tertarik terhadap novel-novel beliau. The Story of Maria, salah satu karya terbaru Anwar Darwisi yang baru sahaja diterbitkan pada hujung tahun lepas. Buku setebal 379 muka surat ini telah menambahkan ilmu tentang dunia dan makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Cerita ini menceritakan tentang pemuda yang bernama Davi. Davi merupakan seorang pensyarah yang berumur dalam lingkungan 25 hingga 26 tahun, telah diletakkan di sebuah kolej berdekatan Bandar Matin, Negeri Sembilan. Davi pakar dalam bidang kulinari, tapi meletakkan hasrat dalam bidang falsafah. Plotnya bermula apabila Davi diberi pilihan sama ada ingin tinggal dan menyewa di kondominium yang sama nilainya dengan gaji Davi, atau pangsapuri yang hanya bernilai 100 ringgit sebulan. Davi tidak meragui keputusan beliau. Davi hanya menyewa pangsapuri yang dimana bloknya langsung tidak berpenghuni. Semenjak daripada itu, pelbagai musibah, pelbagai nasib, pelbagai kejadian yang telah menimpa Davi. Pasti Anda ingin tahu siapakah sebenarnya Maria. Maria merupakan seorang penganut agama Kristen yang patuh akan perintah agamanya. Maria kemudiannya sempat ditarik masuk ke dalam agama Islam kerana rasa cinta terhadap seseorang. Tetapi Maria dikabarkan bahawa beliau tidak akan hidup lebih lama lagi. Maria sudah jelas tidak menerima takdir bahawa dia akan meninggalkan dunia tidak lama lagi. Tetapi Maria tidak berduduk diam. Maria telah dianggap jatuh syirik kerana telah bertemu dengan pemimpin kumpulan ajaran sesat, yang dimana Maria telah buat perjanjian dengan beliau supaya untuk membuat Maria bertahan lebih lama di dunia ini. Dan secara tidak langsung, jasad Maria terperangkap di sebuah lokasi yang tidak diketahui orang. Roh Maria tidak tenang. Davi sering terdengar bunyi-bunyi pelik dari tingkat atas dengan fakta bahawa hanya rumah Davi seorang saja yang berpenghuni di kawasan itu. Adakah makhluk halus yang mengganggu beliau itu adalah Maria? Kenapa Maria tiba-tiba meninggalkan dunia? Semuanya terungkap di sini. Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntun di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan, al-alaq diturun menjadi bukti. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Amalan membaca memberi 1001 makna dalam diri di setiap insan, kerana melalui amalan membaca ia dapat melahirkan insan yang menghargai masa.
Oleh itu, amalan membaca haruslah dipupuk agar dapat melahirkan insan yang berilmu pengetahuan dan berbudi bahasa. Sehubungan dengan itu, ibu bapa dan para guru haruslah memainkan peranan supaya dapat mendorong murid-murid dan para pelajar untuk membudayakan amalan membaca agar dapat membentuk diri supaya menjadi rasional dan seimbang dari segi jasmani, rohani, intelek, dan emosi. Apa yang saya boleh dapat dari buku-buku ini ialah buku-buku ini telah pun mengubah pemikiran saya, yang dimana dahulu saya menganggap buku atau novel-novel yang panjang muka suratnya merupakan sesuatu yang bosan. Tetapi sekarang, membaca novel adalah salah satu daripada rutin masa lapang saya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam memartabatkan budaya amalan membaca.